faedah. 5 faedah daripada ayat yang kita belajar ini. Surah Asy-Syura ayat 45, 46. Ada 5 faedah yang kita kutip. Yang pertama, pelajar tanda yang pertama, fi qawlihi ta'ala wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih. Siapa yang Allah Ta'ala tak beri jalan hidayah, tak ada siapa boleh menyelamatkan dia. Dan juga satu lagi ayat, wa man yudlilillahu fama lahu min sabil. Siapa dia yang Tuhan sesat, maka tak adalah jalan nak bertemu dengan jalan yang benar. Kata di para ulama tadabbur di sini, yang bagi lil insan an yuliha 'ala Allah daiman an yahdiyahu min ad-dalal. Kita ni sentiasa minta dengan Allah, sentiasa berdoa kepada Allah, sentiasa bermunajat kepada Allah supaya Allah telah beri pada kita taufik ke jalan yang diredainya, mengikut jalan Al-Quran dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada ikut jalan geng-geng bergendang, geng melompat, jangan. Dia benda-benda yang pelik ni orang suka. Melompat, kono-kononya zikir. Zikir apa melompat? Dia benda hak Nabi tak ajar, tak usah duk carilah, tak usah duk benda pelik lah atas dunia ni. Kalau nak melompat, tentu pergi melompat di padang. Ni duk kait dengan agama, duk melompat. Apa benda? Maka oleh kerana kita tahu kuasa Allah Ta'ala segala-galanya, maka di sinilah menjadi peranan kita. Wajib ke atas kita sentiasa minta hidayah. Bila kita minta hidayah dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang solat tarawih 20 rakaat, bermakna kita telah minta 20 kali setiap malam. Kalau malam tu kena malam Lailatul Qadar, Allahu Akbar, betapa besarnya permohonan kita yang kita minta, betapa besarnya. Minta dengan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Saya nak 8 kali, 20. Banyak lagi. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim, jangan lekang daripada mulut kita. Ayat yang sama lagi, faedah yang satu lagi ni. Ayat ini, siapa yang Allah beri hidayah, maka dia akan bimbing orang itu. Siapa dia dapat hidayah daripada Allah, maka dia dapat bimbingan daripada Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Baqarah yang selalu kita baca, surah Ayatul Kursi, dalam ayat kursi itu, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Lepas pada ayat-ayat, Allah wali kepada orang beriman yang mengeluarkan mereka daripada gelap kufur, syirik, maksiat kepada cahaya iman. Tandalah. Ayat ni 257 surah Al-Baqarah. Jadi kita kata alhamdulillah, jelaslah kepada kita bahawa yang memberi hidayah, memberi petunjuk Allah. Jadi kalau kita rasa nak hidayah, nak petunjuk, minta dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan nak minta dengan benda lain, jangan nak minta dengan makhluk lain. Kita tidak ada peluang, tidak ada ruang untuk mendapat hidayah kecuali melalui jalan Allah. Baik, kita berpindah kepada faedah yang kedua, ayat. Tengok ayat tuan pelajar, ayat 45. Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum. Sesungguhnya orang yang rugi itu orang yang rugi dirinya sendiri. Kata di para ulama, annal 'asi, orang yang derhaka buat maksiat, dia telah merugikan dirinya. Banyak mana, besar mana maksiat yang dia buat, sebanyak itulah kerugian yang dia tanggung. Ingat baik. Besar mana, banyak mana kerugian yang dia buat, maka sebanyak itulah kerugian yang dia tanggung. Maksiat, sebesar mana maksiat yang dia buat, sebanyak itulah, sebesar itulah kerugian yang dia tanggung. Kerana
dia tak ada faedah. Dia duduk atas dunia ni, dia tak dapat faedah. Faedahnya duk mengumpul dosa, mengumpul maksiat, yang menyebabkan di akhirat esok dia akan dihumban ke dalam neraka wal iyazubillah. Maka ayat ini sekaligus memberi bimbingan kepada kita para jemaah sekalian supaya sentiasa muhasabatun nafsi. Kita kena korek diri kita, koreksi diri kita, aku ni maksiat ke banyak ibadat. Tuan-tuan kena ingat, saya selalu buat analogi mudah. Tulis. Sehari kita ada berapa? 24 jam. 24 jam kali dengan 60 minit, 1 jam, kita akan dapat 1440 minit. 1440 minit. Besar tu, banyak tu. 1440 minit. Tapi dalam 1400, apa yang kita gunakan? Kita guna untuk apa? Untuk berzikir, untuk bantu orang, untuk ibadat, ataupun untuk lara, leka, kosong gitu saja, tidur, tak apa. Maka disitulah menjadi tanggungjawab kita para jemaah sentiasa bermuhasabah dengan diri kita sendiri. Baik, kita berpindah pula kepada faedah yang ketiga. Ayat 45, wa tarahum yang yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhul. Mu tengok mereka itu tunduk, hina, menjeling tengok neraka daripada wujud ekor mata. Kenapa Allah Ta'ala gambarkan di sini? Dia kata apa? Dengan kehinaan. Jawab, sebab dia di dunia dulu dia sombong, mu'anid, kerah kepala, tak dengar nasihat, tak dengar orang royak. Maka hari ini dibalas mereka dengan kehinaan. Na'udzubillah. Dibalas kepada mereka dengan kehinaan, kita mengatakan na'udzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala min ghadabillah, daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang itu dia panggil bala ataupun uqubah. Balasan yang dibuat tu mengikut perbuatan. Atas dunia dulu mu sombong, sekarang ni kamu hina. Kalau atas dunia dulu kita tawadhu, kita jadi orang baik, insya-Allah di akhirat esok kita diberi kemuliaan. Hadis yang semalam kita dah baca, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa dia bersifat tawadhu kerana Allah, Allah angkat darjat dia. Tak rugi, kata orang. Pepatah orang Melayu kata seperti ular menyusur akar. Jalan slow-slow. Tapi kalau dia angkat kepala, pop, orang kata. Kita kena belajar ilmu-ilmu adab, ilmu psikologi macam ni kena belajar. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Faedah yang keempat, ayat yang sama lagi. Allah kata di sini, yanzuruna min tarfin khafi. Mereka mengintai tengok, maknanya mata dia celak. Dalam ayat lain Allah kata, wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umya. Kami kumpulkan orang-orang jahat pada hari kiamat berjalan di atas muka dalam keadaan buta dia. Macam mana kita nak taufik ayat tu Tuhan kata buta, ayat ni celik, boleh tengok. Maka ulama tadabbur dia kata jawapan yang pertama boleh jadi itu pada permulaan. Pada permulaan, mula-mula dia keluar daripada akhirat esok buta mata, tak nampak apa, gelap. Kemudian dibuka mata dia celek supaya dia tengok neraka. Tak sama orang tengok dengan orang dengar, tak sama. Pasal itulah bila dia tengok neraka, dahsyat. Dia dengar dah neraka dahsyat, tapi bila dia tengok sendiri, dia tak sanggup nak menghadapi, tak sanggup nak tengok. Mereka hanya menjeling dengan ekor mata.
Satu jawapan dia. Jawapan yang kedua, maksud buta di situ ai la yarawna syai'an yasurruhum, mereka tak tengok satu benda yang menggembirakan mereka, tak ada. Ibarat macam orang buta tak nampak apa. Hak nampaknya neraka lu nyala. Jawapan yang ketiga, yang buta satu kumpulan, yang celak tu kumpulan lain. Jadi ini ulama tafsir dia cuba nak taufik ayat-ayat yang nampak kontra, nampak bercanggah, rupanya tidak bercanggah. Alhamdulillah. Inilah pentingnya ilmu tadabbur Quran. Kita jangan rasa bercanggah tu ayat ni. Macam mana boleh bercanggah ni? Tak ada bercanggah. Yang bercanggahnya otak kita yang tak betul, kefahaman yang tak jelas, itu yang bercanggah. Yang lain tak ada. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada yang kelima. Faedah yang kelima ayat, masih lagi ayat yang sama. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha. Fihi soal, timbul lagi satu soalan lain pula. Dia kata ayat ini menunjukkan puak kafir tengok dengan mata dia, dengan mata yang dhaifun nazar, maknanya mata yang tak apa jelas. Dalam ayat lain, dalam surah Qaf, tulis dalam surah Qaf ayat 22, Allah kata apa? فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Kami dedahkan, bukakan tutupan daripada kamu, maka pandangan kamu pada hari itu tajam. Macam mana pula ayat ni kata dhaif? Tengok dan pandangan tarfin khafij. Ayat lain pula Tuhan kata fabasarukal yawma hadid, tajam punya pandangan. Sekali lagi kita tengok ulama tadabbur kata apa? Di sini ada dua jawapan. Jawapan yang pertama, fabasaruka ay ilmuka, maknanya matamu tu bukan mata celak ni, mata ilmu kamu, makrifah kamu kuat. Sebab apa? Dia tengok dah depan mata dia sendiri. Dia tengok dah azab-azab yang sudah terserlah. Maka itu dia panggil matamu tajam pada hari itu. Satu, fakashafna anka ghita'aka, kami buka tutupan, mumpun nampak celak. Pandangan yang kedua, anna qawlahu fabasaruka al-yawma hadid, pandanganmu pada hari ini begitu tajam, ay tudriku bihi ma'amiyat anhu fi darid dunya. Sekarang ini kamu nampak sejelas-jelasnya apa yang kamu tak nampak atas dunia dulu. Atas dunia dulu tak nampak. Dalam surah Sajadah yang kita duk baca pagi Jumaat, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Tuhan kami tengok dah, kami dengar dah, atas balik ke dunia. Apa boleh buat? Dalam surah Al-Kahfi ayat 53, wara'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum waqi'uha. Puak-puak penjahat tengok neraka, masuk dalam neraka dalam puak kita. Dia kata apa? Surah Al-Kahfi. Jadi itu di antara perbincangan para ulama. Dia kata basaruka di sini dengan mana ilmu tentang neraka sudah ada depan matamu. Ada kata sini, apa yang buta kamu atas dunia dulu, sekarang ni nampak jelek. Sebab apa jelek? Sebab kamu sudah tidak ada lagi tutupan, yang adanya semua terdedah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillah, 5 faedah yang dapat kita kutip dalam kuliah kita yang ringkas pada kali ini.